Kan korang nampak kan, saya rasa macam lembab sikit lah dia punya internet kan. So dah ready guys. Bismillahirrahmanirrahim. So kita nak sambung minggu lepasnya. Okay, sebelum kita start nak ngira tu, kita tengok sikit maklumat-maklumat yang ada. So minggu lepas, ini yang eksperimen yang kita buat guys. Okay, tengok sikit. So eksperimen kita ni adalah digunakan kalsium karbonat, so ditambah dengan asid hidroklorid. Jadi hasilnya adalah air dan juga gas. Gas ni yang kita nak, gas karbon dioksida, kerana itulah gas yang kita kumpulkan di dalam bekas pirit ni. Okey. So kita ada dua eksperimen. Okay, apakah beza eksperimen ini? Dia punya isi padu, asid dan juga kepekatan dia sama je guys. Okey, yang membezakan dia adalah yang pertama ni ketulan, yang kedua ni adalah serbuk. Ketulan kecil tu serbuk lah. Ketulan besar ni memang ketulan besar lah kan. Jadi kat sini kita nampak bahawa yang kecil ni mempunyai rate of reactions yang tinggi, kadar tindak balas yang tinggi. Okey, sekarang ni kita nak buat pengiraan sikit guys. So untuk pengiraan guys, seperti biasa kita kena buat yang kita belajar sebelum ni lah. Kita ada info. Ini kalau dah mahir tak perlu buat guys. Kita ada ratio dan kita ada solve. Okey. So, first step kita kena cari yang solve dulu guys. Okey, sebelum kita buat ni, kita ingat balik, recall balik apakah formula-formula yang patut kita ingat. Kita ada 4 jenis formula. Nak cari N ataupun mol, N ni adalah mol guys. Okey, nak cari mol, kalau dia bagi GSIM, kalau dia bagi mass GSIM, kita kena bagi molar GSIM. Isi mass lah. Mass. Okay. Molar GSIM. Kalau dia bagi katakanlah isi padu volume, so kena cari volume molar. Okay. Kalau dia bagi nombor Avogadro, nombor partikel ni jarang tanya. Kita bahagi dengan nombor Avogadro. Okay, last one yang paling penting juga, jika dia bagi kepekatan. So kita akan buat MB bahagi dengan 1000. Okey, dalam kes ni kepekatan dia bagi ni guys. Dalam kes ni dia bagi kepekatan, nampak tak? 0.1 dm. Mol dm ni maksudnya kepekatan. Bukan mol. Kalau mol dia mol saja, ada dm belakang tu menunjukkan dia bahawa ini adalah kepekatan. Kepekatan maksudnya adalah M, molarity. Molarity. Okey. Jadi kalau molarity menunjukkan bahawa kita nak kena pakai formula molarity lah. Jadi korang kenalah mahir formula-formula ini guys. Okey. So dua yang paling penting, 1, 2. Yang ketiga adalah MV bagi 1000. Yang keempat ni kadang-kadang tanya number of particle. Okey, dalam kes ni dia kata bahawa apa-apa pun kita nak cari problem dulu guys. So first step nak cari problem, kita tengok dulu kat sini, hitungkan isi padu. Jadi itulah kita punya problem. So tulis dulu formulanya, V sama dengan V pula. Molar sama dengan V bahagi molar volume. Tu kita punya solution yang kita nak. Dia nak set 1. Okey. So dekat sini tengok dia nak hitung isi padu apa ni. Gas yang dibebaskan. Gas yang dibebaskan adalah karbon dioksida. Jadi kat sini kita buat karbon dioksida. Okey, tengok info. Okay, info kat sini dia beritahu bahawa ini adalah asid hidroklorid. Asid hidroklorid ada bagi dalam bentuk N sama dengan MV bahagi 1000. Jadi info kita adalah HCl. Macam itu guys. Senang sahaja. Okey, jadi kita tengoklah formula kita ni. Jadi kat sini HCl kita perlukan 2 HCl. So dia akan menghasilkan 1 karbon dioksida. Ni korang masih ingat lagi kan? Menghasilkan 1 karbon dioksida. Jadi korang boleh buat kuantitatif lah ataupun kualitatif. Buatlah ya, kalau markah 3 ke atas tu kena buat. Kalau tak, tolak 1 markah. Okey, ini adalah yang asal. Sekarang kita mula mengira guys. Okey, mula mengira So kat atas dia beritahu bahawa
25 darab 0.1. 25 darab dengan 0.1 divided by 1000. So berapa kita dapat? Sekejap, kalkulator ke mana? Kita dapat 0.0025 mol. Jadi ambil letak kat sini. 0.00025 mol HCl akan menghasilkan separuh kan? 2:1, separuh. Jadi kita bagi 2 lah. Bagi 2 apa? 0.00, banyak kosong. 0, betul. 25 bagi 2, kita akan dapat sini adalah 0.00125 mol untuk karbon dioksida. Okey, dah selesai. So kita ambil yang ini, letak dekat belakang ini. So 0.005 equal to V yang kita nak cari. So ingat molar V adalah dalam keadaan 24 degree. Jadi 24. Kalau nak jadikan dia dm, kita buat 24 je lah. Kalau nak jadikan dia cm, kita jadikan dia 24,000. Ikutlah mana-mana pun guys, okey je. Sebab dia tak minta dalam cm ke ataupun dm. Jadi biasanya untuk lab kita buat dalam cm lah guys. Ya, cm ya. So kita akan dapat V 30 cm3. Barulah kita guna tabung uji guys. Okey guys, soalan guys. Nak tanya apa-apa tak? Masih ingat lagi ke cara ni? Ke dah lupa dah? Diana ingat Diana? Masih ingat lagi? Haziq, macam mana Haziq okey ingat? Aikal? Ingat Aikal? Hatim okey? Mimi? Haris? Okey lah seminar okey sikit-sikit. Alamak. Tak apa, lagi kita buat lagi kurang-kurang dah belajar dulu. Jadi ingat, kita ambil mula-mula solve dulu, lepas tu ambil info. Jadi jawapan kita sekarang ni, gas yang dihasilkan adalah 30 degree. Okey dah, temu lagi, tak apa. Diana, kita akan buat lagi. Okey, kita nak masuk soalan yang seterusnya. Okey, ni soalan seterusnya. So dia suruh compare kan, bandingkan. Soalan bandingkan untuk kimia pun sama juga macam fizik. Bandingkan isi padu maksimum gas dibebaskan oleh set 2 dan set 1. Korang rasa set 2 dan set 1 sama tak gas yang dihasilkan? Korang rasa sama tak? Okay, cuba komen sikit. Alamak, hilang pula. Sama ke tak sama? Apa pendapat korang? Mana maklumat dia kan? Kalau kita kira menggunakan informasi yang sama, agak-agak kita dapat volume sama tak? Kedua-dua ni mempunyai nilai yang sama guys. Tengok, nampak tak? Jadi gas yang dihasilkan pun mestilah sama. Cuma apa beza dia sekarang? Bezanya yang nombor 2 ni dia lebih cepat siap. Dia lebih cepat siap sebab dia kecil. Tapi kedua-duanya menghasilkan gas yang sama. Okay, boleh faham? Jadi kita boleh buat kat sini, bandingkan kan. Jadi isi padu isi padu maksimum isi padu maksimum karbon dioksida yang dibebaskan dalam kedua-dua set adalah ni bab berapa? Alamak, ni bab rate of reactions, kadar tindak balas, bab 7 form 4 bab 7 form 4. Okey, sepadu karbon dioksida dibebaskan dalam set adalah sama.
Bahan minggu lepas ni lah. Sama je minggu lepas ni. Okey, hal ini okey guys. Sebab info tu adalah sama, jadi hasilnya mesti sama. Okey, ni minggu lepas je nah yang kita buat yang ini. Minggu lepas ingat tak? Yang kita buat yang bengalah ni. Kita bincang balik mata-mata ni untuk garang larut tak larut. Okey, boleh salin guys. Tak faham tanya kenapa dia sama. Kalau tak faham juga. Okey, nanti kita akan buat graf supaya nampak sikit macam mana dia sama ke tak sama. Okey dah, tak ada masalah. So, kita buat lagi. So, bandingkan kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas barulah berbeza. Okey. So, set 1 dan set 2. Jadi, kita pun tulislah. Okey, kadar tindak balas dalam set 2 lebih tinggi sebab dia menggunakan serbuk daripada set 1. Isi padu maksimum, Diana. Isi padu maksimum. Isi padu karbon dioksida ni. Isi padu karbon dioksida yang dihasilkan Diana ni kat sini ni. Kan dikumpulkan karbon dioksida kan. Inilah karbon dioksida yang maksimum. Kita nak cari kat sini lah. Okey, jadi yang kita kira tadi 30 ni, inilah yang dia jangkakan kita akan menghasilkan 30 cm3 karbon dioksida maksimum. Tapi sebenarnya guys, apabila kita buat eksperimen, kita takkan dapat 30 ni. Sebab kemungkinan ada yang terlepas, yang terkeluar, masa nak pasang tu terlupa nak tutup lah apa benda kan. Jadi biasanya kita takkan dapat. Kita biasa dapat melalui pengiraan. Bila kita buat sebenar tu biasa kurang sikit lah. Biasa macam tu. Tapi kalau ikut pengiraan tu lagi tepat lah sepatutnya. Okay. Nanti soalan akan tanya, nanti ada juga soalan akan tanya, adakah sama pengiraan kita ni dengan apa yang kita buat ni? Jawapannya tak sama lah sebab ralat kita banyak. Kita handling, ada mungkin ada bubble yang terlepas. Okay. Jadi dia takkan sama. Okay, boleh Alright. Okay. Okay, lagi kita nak teruskan lagi. Give a reason. Kenapa sebab dia? Dah cakap lah yang pertama. Kita tahu dah yang set kedua tu mempunyai ketolan yang kecil ataupun serbuk powder. Jadi kita pun tulis kat sini sebab dia. Jadi ketolan ataupun serbuk pun boleh, CaCO 3 yang kecil. Okey, ingat bila dia kecil dia mempunyai luas permukaan, jumlah luas, jangan tulis luas je, tulis jumlah luas permukaan, total. Okey. Total surface area. Jadi jumlah luas permukaan yang lebih besar. Lama, skrin tak gerak. Itulah cikgu punya internet macam slow lah guys malam ni. Sekejap, cikgu stop sekejap. Baik korang cakap. Sama daripada tu Okey. Okey dah kan? Alright. Mempunyai jenis yang luas, mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih besar. Okey, lebih besar. Ada lagi terdedah, expose, terdedah kepada tindak balas
Okey, berbanding dengan set 2. Berbanding set 1, sorry. Jadi kat sini nak beritahu bahawa bila dia kecil, dia mesti mempunyai jumlah luas permukaan. GLP, jumlah luas permukaan have a large total surface area exposed to the reactions. So dalam bahasa Inggeris namanya total surface areas exposed. Melayu, jumlah luas permukaan yang terdedah lebih besar. Okay, kalau dia kecil kena cakap luas permukaan besar. Dia terbalik Kalau dia besar, jumlah luas permukaan dia kecil. Kenapa rasa-rasanya? Kenapa rasa-rasanya? Jom kita buat sikit. Sebab ramai orang tanya, jadi gua explain lah. Mungkin korang nak tanya segan kan? Okay, juga explain sikit. Katakanlah juga ada 2 ketulan air batu. Ketulan air batu. Ni yang besar. Okey, yang sama saiz dia besar ni guys. Lepas tu kalau cikgu boleh potongkan dia. Kan? Sama kan? Okey. Kalau cikgu potongkan dia, dia akan menjadi seperti ini guys. Betul tak? Dia jadi macam ni kan? Dan dia akan jadi banyak lah ni, beberapa lah. Okey. Bila dia kecil, kita jawab dia mempunyai jumlah luas permukaan yang besar, terdedah. Maksudnya kalau dekat besar ni, dia hanya terdedah ini je permukaan dia. Kalau dia kecil, dalam ni dia dedah lagi, sini dedah lagi, sana dedah lagi, nampak tak? Jadi jumlah permukaan yang terdedah tu lagi banyak guys. Bila lagi banyak, lagi cepatlah reaction tu berlaku. Okey, boleh faham tak maksud cikgu? Jadi bila kecil, ingat luas permukaan yang terdedah tu lebih banyak. Sebab tu namanya jumlah luas permukaan terdedah. Okey, total surface area exposed. Okey, boleh faham tak? So far so good? Okey, boleh cikgu teruskan lagi? Soalan. Berapa soalan tak? So, okey, hati okey Maksudnya kalau besar dia susah nak larut. Betul. Bukan, dia lambat. Betul, susah nak larut. Macam gula lah. Ataupun macam garam. Kalau kita ada garam kasar dengan garam halus, mak biasa suka garam halus. Kalau garam kasar tu mesti ada tak hancur. Masak-masak mesti gigi-gigi garam. Kalau garam halus letak mesti dia hancurnya. Sebab dia mudah. Dia nak apa ni melarut. Okey. Jadi key kat sini aku nak beritahu bahawa kalau dia besar, jumlah permukaan dia kecil. Kalau dia kecil, jumlah permukaan dia besar. Okey, clear jadi itu adalah faktor yang pertama. Kita ada 5 faktor nanti. Nanti ujung daripada topik ni kita akan combinekan semua faktor supaya kita nampak sikit. Dan kita akan buatlah ayat yang sesuai. Okey, sekarang kita nak sketch. Alamak, kenapa hilang ni? Okey, cikgu punya screen kita gerak lagi tak? Boleh kan? Okey, gerak. Okey, sekarang kita nak expose gerak. Okey, good. Dalam kes ni, bila kita nak lukis graf, kita nak tengok mana rate of reaction yang tinggi, kadar tindak balas yang tinggi. Okey, dalam kes ni set 2 lebih tinggi sebab dia adalah kecil. Jadi kita buat set 2 tu macam ni guys. Set 2 tu kita buat tinggi sikit. Set 1 ni sebab dia kadar tindak balas dia rendah, jadi kita buat rendah sikit. Macam tu. Faham tak? Ni set 1. Alright. Okay, yang kedua, disebabkan ni ada volume guys, disebabkan volumenya sama, jadi kedua-dua ni adalah volume yang sama guys. Faham tak? Cuma bezanya yang ini, yang merah ni dia cepat habis. Yang biru ni dia lambat habis. Masa yang menentukan dia. Faham tak? Jadi yang kecil ni adalah saiz kecil. Okey, yang besar ni adalah saiz besar. Saiz ketulang besar. Okey, soalan guys, nak tanya. Sampai sini faham? Okey, cuba nak tunjuk bagi tips sikit nak lukis dengan mudah.
Untuk membuat kecerunan tu ingat rate reaction yang paling tinggi adalah paling cepat habis. Jadi untuk tahu dia tinggi ke tak, kecerunan tu bergantung kepada mol. Contohnya juga buat contoh lah kita ada A dan kita ada B. Okey, mol A ni jumlahnya adalah 0.1. Okey, yang B ni molnya adalah 0.5. Okey, antara B dengan A, B lagi banyak. Skrin tak gerak lagi. Dah kan. Okey, sekarang ni kita ada A dengan B, contohlah dah gerak Okey, A tu katakanlah mol dia 0.1, B tu 0.5. So, tengok kat sini, antara A dengan B, manakah mol yang paling tinggi? Mol paling tinggi adalah B. Jadi, mol tinggi tu menunjukkan bahawa kecerunannya tinggi. Kita sketch macam tu. Jadi, A tu rendah, buat rendah sikit. Faham tak? Jadi, ini adalah A, ini adalah B. Faham? Boleh? Okey, bila kita nak menentukan dia punya yang melengkung ni, okey, kita tengok dia punya volume. Okey, katakanlah yang ini volumenya adalah 50. Contohlah. Manakala yang B ni volumenya adalah 25. Contoh saja. Kan? Dekat sini A mempunyai volume yang banyak 50. Jadi A ni kita tarik jauh-jauh sikit. Dan B ni hanya 25, separuh je. Kita buat sampai situ je lah. Okay, faham tak maksud cikgu sekarang? Boleh. Jadi kecerunan tu merujuk kepada mol. Yang atas tu merujuk kepada volume. So far so good? Soalan? Okay, Dana boleh buat Dana? Atim okey Atim? Okey. Boleh volume tu yang atas dia ni. Volume yang atas ni. Ni. Sekali lagi. Kalau katakanlah A ni volume 50, banyak kan? Kita tinggikan sikit. Ni baru volume. Sebab volume kat sini. Volume sini. Jadi volume merujuk pada ni. Okey, tengok ni graf ni. Ni volume kat sini. Jadi bila dia bagi satu maklumat yang tak lengkap, step pertama korang kena cari mol. Step kedua korang kena cari volume. Jadi mol ni untuk apa? Untuk kecerunan gradient. Volume ni untuk menentukan kat mana yang dia akan berakhir. Tinggi mana dia berakhir. Okey. Tak kisahlah dia bagi apa-apa formula ke, dia bagi apa-apa information, kena cari dua, mol dan juga volume. Okey. Nanti aku bagi tip yang mudah lagi. Sampai masanya aku bagilah tip yang mudah sikit. Sekarang tak boleh lagi sebab sekarang nak tengok dia punya konsep dia dulu. Okey, kita tengok yang D pula Okey, yang D ni dia cakap adalah eksperimen set A diulang. Jadi set A ni dibuat sekali lagi tapi menggunakan, tengok ni, menggunakan 50 cm asid hidroklorik dengan kepekatan yang sama. Dia mempunyai kepekatan yang sama. Maksudnya mol dia sama. Mol dia sama macam asal tadi. Jadi untuk set yang ni mol dia sama. Ni kita panggil set 3 lah. Okey, jadi set 3 ni dia punya mol dia sama dengan set 1. Sama dengan mol set 1. Sebab apa? Sebab dia kata kepekatan yang sama. Cuma volume tak sama. Okey, volume set 3 ni kan lebih besar daripada volume set 1. Sebab set 5 ni 50. Okey, set 1 ni kali ikut kita kira apa? Set 1 ni kita kira 30 je. Okey, boleh? Mol dia sama Okey, diputuskan. Jadi, cikgu akan buat yang warna biru ni adalah set pertama. Set 1. Sebab dia volume yang sama. Volume yang sama. Mol yang sama. Oleh kerana mol yang sama, maka set 3 pun dia samalah. Set 3. Cuma, volume set 3 ni lagi banyak. Jadi, volume set 3 ni terpanjangkan sikit. Sebab dia banyak daripada set pertama.
Kecerunan dia sama je guys, sebab dia sama mol dia. Okey, sampai sini korang faham tak? Set 1 dan juga set 3. Okey, komen. Clear jadi cari mol dan juga cari volume. Sebab tu kadang-kadang korang tengok kenapa dia bersentuh, kadang-kadang dia sama, kadang-kadang dia tak sama. Kan? Kadang-kadang dia sama kat sini, kadang-kadang dua-dua tak sama. Okey, boleh. Okey, kita test sikit tengok. Kita test sikit. Saja kita test Ready? Okey, kita ada set pertama. Okey, dan kita ada ni set pertama beri dan kita ada set kedua. Soalan cikgu. Manakah kadar tindak balas yang paling tinggi? Set pertama atau set kedua? Rate of reaction yang tinggi, set pertama ke set kedua? Kita test cikgu buat ni. Tengok daripada graf ni, korang rasa set pertama ke set kedua mempunyai rate of reaction yang tinggi? Set 2, Haikal. Sebab Haikal? Masa dia cepat, betul? Daripada graf ni, masa dia cepat, betul? Masa dia cepat habis. 1. Nombor 2? Nombor pertama sebab dia masa cepat. Nombor 1 ni masa lambat. Boleh terima? Okey, yang kedua, tengok kecerunan dia. Tengok tak warna biru ni lebih cerun. Warna merah kurang cerun. Faham tak? Betul. Jadi ada dua lah. Kecerunan dan juga masa. Bagus Haikal, tahniah. Tetapi isi padu mana yang tinggi? Dalam kes ni isi padu apa dia ni, satu yang tinggi. Betul. Walaupun dia lambat tapi mempunyai isi padu yang tinggi. Boleh Diana ni kita tengok jadual saja, graf saja, tak tengoklah informasi dia. Ni test je kan. Okey, boleh faham itulah maksudnya. Okey dah, boleh move. Okey, tapi benda ni guys, nanti korang akan lupa satu hari nanti. Tapi normal, bila kita buat revision balik, kita akan recall cepat sebab kita dah faham ni. Okey, nombor 2. Okey, eksperimen di bawah dijalankan untuk mengkaji kesan saiz bahan. Okey, kita masih lagi berbincang mengenai saiz bahan. Kita ada 4 lagi yang lain. 4 lagi faktor lain kita ada ni. Okey, tindak balas terhadap bahan tindak balas kimia. Okey. So, soalannya dia cakap ada set 1 dan set 2. Yang pertama ni ketulan zinc yang berlebihan dimasukkan. Yang ni pun serbuk zinc yang berlebihan. Nampak tak kat sini? Ini ketulan, ini serbuk zinc. Dan dimasukkan ke dalam 20 volume dia dan 0.2 kepekatan dia. Okey, kat sini cikgu nak tanyakan sikit. Kadang-kadang soalan tanya, kenapa dipakai soalan berlebihan? Excess. Dalam bahasa Inggeris excess kan? Oh, kena kira tadi. Yang mana? Ini ke? Dana? Ini. Tengok. Salin jap. Siapa tak sempat salin ke boleh salin. Okey, termasuk soalan tadi Okey, kita berbalik kepada tadi soalannya, kenapa kat sini ada excess ataupun ada berlebihan? Nampak tak berlebihan? Berlebihan ni, excess ni. Bahasa Inggeris excess kan? So, kenapa dia beritahu sini berlebihan? Apa tujuan dia letak berlebihan? Okey, dia letak berlebihan supaya serbuk ini akan bertindak balas dengan asid. Maksudnya dia nak supaya asid ni sepenuhnya bertindak balas dengan serbuk. Jadi apabila akhir eksperimen, serbuk yang lebih ni masih lagi ada ya. So dia nak memastikan bahawa asid ni bertindak balas sepenuhnya. Jadi kat sini kita punya indikator kita adalah asid ni. Kita kena kira asid ni sebab asid ni lebih
accurate, lebih tepat lah, sebab asid tu diguna sepenuhnya. Berlebihan ni tak boleh pakai kerana dia masih lagi ada lebihan. Kecuali kalau dia cakap serbuk zinc 5 gram. Kalau 5 gram ni kita pakai yang ini. Okey, sebab apa? Sebab 5 gram tu mestilah ngam habis. Kalau dipakai serbuk 5 gram, biasanya asid pula yang akan jadi berlebihan. Okey tak? Jadi kalau macam tu kita akan pakai yang ini. So bergantung pada soalan guys. Boleh faham? Jadi salah satu biasanya dia akan pakai berlebihan. Okey. Tapi tak nak bincang yang itulah. Itu mula-mula dulu kan. Hari ni kita nak bincang pasal rate of reaction saja. Jadi yang ini kalau ikut ketulan, yang ini kalau ikut serbuk. Kita buat kat sini awal-awal. Nombor 2 ni rate of reaction yang tinggi. Kalau kita buat graf kat sini, kalau kita buat graf kat sini, dah tahu lah ni. Mesti nombor 2 tu tinggi. Kan nombor 1 tu rendah. Tetapi kalau kita kira kat sini, hasilnya adalah sama. Hasilnya sama. Jadi nanti graf dia akan jadi macam ni. Faham tak? Cuma yang nombor 2 ni cepat habis, nombor 3, yang nombor 1 ni lambat habis. Itu je. Dah nampak sangat dah. Okey. Boleh? Boleh okey. Cara mudah guys, ajar teruslah cara mudah. Cara mudah korang nak tengok volume. Dia bukan tengok volume lah, nak congak volume tu. Korang cuma darat 2 ni terus je. 20 darat ni. Dapat berapa? Itu menentukan di volume. Sepatutnya kan dia MV bahagi 1000, ingat tak? Sepatutnya dia akan jadi 20 darab dengan 0.2 bagi 1000 baru dapat volume. Tetapi kalau nak congak je, nak tengok buat graf, darat 2 tu je, MV je. Okey, dari sini cikgu nampak figure dia sama, dah tentulah volume dia pun sama. Okey, boleh faham? Okey. Jadi kat sini pun dia bagi satu jadual guys. Okey, set 1 dan set 2. Tengok set 2 mesti cepat habis. Betul tak? Okey, dekat sini volume gas yang dihasilkan adalah masa yang dah ambil. Oh, ni banyak sikit guys. Ini sampai 49 degree guys. 49 degree pula dah. 49 gas yang dihasilkan. Kenapa macam tu? Okey, kat sini 40 je. Sepatutnya sama ni. Sepatutnya sama. Kenapa tak sama Korang rasa kenapa? Kenapa tu? Tak gerak lagi. Alamak. Kenapa dia punya gerak tak gerak ni? Yang lain-lain kawan lain gerak tak? Cikgu punya internet ke korang punya internet? Dah Okey. Alright guys, jom kita tengok sikit lagi Kita tengok sikit je lagi. Okey. Okay, kalau dekat sini lah korang rasa ni agak-agaknya berapakah volume diorang ni? Volume dia adalah 20 cm ke. Okey. Jadi kat sini tengok hasilnya adalah berbeza guys. Hasil kalau ikut dia sama je kan. Tetapi hakikatnya tak sama guys. Dia tak sama ni. Kenapa agaknya tak sama ya? Supposed to be sama. Okey. Sepatutnya dua-dua ni kalau 49 lah kan. Jadi ada juga yang tak bertindak balas tu. Okey, ataupun ada yang terlepas gasnya. Tak apalah. Jadi kita ambil yang ni. Jadi yang set pertama ni, set pertama ni maksimum dia adalah 40 cm3 dan tamat pada 270 saat. Okey. Manakala set 2 dia habis pada volume 49 yang pertama dan dia tamat pada masa 240. Okey, clear tengok graf. Graf juga dapat bawah senang. Okey. Set pertama set pertama dan set kedua. Kalau ikut set pertama dia apa? Set pertama 270 Set pertama 270. Set pertama 270 baru habis. Set kedua dia habis sini
Okay, ni kalau teruskan lagi dia akan jadi T straight je. Sebab dia dah habis dah. Okay, dah. Okay, sampai sini faham tak? Boleh? Cuma volume yang pertama ni dia tinggi sikit. Volume yang kedua ni dia rendah sikit. Sebab itu yang kumpul yang dia dapat. Okay, kumpul yang dia dapat. Dia berdapat yang sebenar macam tu. Jadi ikutlah apa yang dia dapat. Okay. Jadi sekarang kita nak buat soalannya. Okay, soalan pertama dia kata tuliskan satu persamaan kimia. Okay, cuba korang komen sikit apakah persamaan kimia kita guys. So, tindak balas antara zinc dan juga asid hidroklorik. Okay, cuba korang hidroklorik ke? Oh, sulfuric acid. Sorry. Sulfuric acid, acid sulfuric. Okay, cuba komen seorang sekali dengan balancing guys kalau ada. Asid bertindak balas dengan logam. Dapat tak? Aika dapat tak? Aika? Lia? Apakah persamaan awak? Zinc tambah dengan asid sulfit. Okey, apa hasil dia? Hasilnya adalah garam dan juga hidrogen gas. So garam kita adalah zinc sulfuric sulfate. Haikal kata tambah hidrogen. Betul? So tak payah balance Haikal Dua zinc. Okey dah, tak payah balance. Okey, ngam-ngam dapat 2 markah guys. Okey, kalau masih Haikal sama dengan cikgu. Ni bukan 2 ni zinc. Okay, dah siap buat persamaan ionic equations? Okay, mulakan sekarang. Tentukan mana aqueous, mana solid. Kita mulakan dengan zinc. Zinc ni solid ke aqueous guys? Zinc tu berpejal ke aqueous ke cecair? Zinc tu solid lah kan. Dah tentulah solid sebab dekat ni pepejal kan, serbuk. Jadi ni solid. So ni adalah solid pepejal. Okey, asid, apa-apa asid mesti dia aqueous. Apa-apa asid mesti aqueous. Ni garam guys. Zinc sulfate sulfuric. Zinc sulfate ni korang rasa larut ke tak larut dalam air? Cuba tengok betul-betul. Si pembaca. Okey, larut tak zinc sulfate? Sulfate kalau ikut semua larut kecuali jumpa dengan si pembaca je tak larut. Dia tak larut bila jumpa si, itu dia punyalah pembaca. Dia jumpa 3 ni tak larut. Ni zinc bukan pembaca, jadi dia automatik dia lah aqueous lah. Okey, senang je. Okey, hydrogen gas. Haikal, hydrogen gas ni apa? Gas lah kan? Okey, kita hanya boleh potong yang aqueous sahaja. Jadi kat sini kita nampak tak yang 2 ni aqueous. Jadi kena boleh potong 2 tu aja. Yang sama yang ada kat sini adalah sulfuric sulfate kan. Jadi yang terakhir jawapan kita adalah zinc plus ini hidrogen. Hidrogen macam ni. Bila hidrogen dalam keadaan seorang, jangan tulis macam ni. Ni jadi gas. 2 ni letak kat depan. Itu je, 2 letak kat depan. Ya. Okey dah. Yang sini jadi zinc je lah. Tambah dengan gas. Okey, dah. Jadi korang potong-potong jangan potong kat sini. Ni cikgu tunjuk je. Potong tempat lain. Okey, ni pun kalau boleh korang jangan letak lah aqueous sebagai ni, takut salah. Ni pun letak tempat lain. Okey, tak payah letak yang tu. Nanti tak pasal-pasal pula. Tak gerak lagi. Alamak. Itulah cikgu internet lah. Selalu macam ni. Itulah.
Sorry guys Cikgu tak tahu kenapa lah ni teruk sangat internet cikgu ni. Tapi suara jelas je kan. Sekejap guys, cikgu tutup sekejap internet. Okay cikgu teruskan Okay, sepatutnya graf ni korang kena lukis sendiri. Nak lukis sendiri memang lambat lah kita nak buat kan. Jadi lukis siap-siap. Cepatlah sikit nak explain. Okay, kita tengok soalannya. Soalan kita. Okay, soalan kita. Okay, dia kata kat sini kadar tindak balas pada. Kalau pada tu kita kena buat tangent. Pada 90, pada 120, masa tu kena buat tangent. Jadi set 1 dan set 2. Okey, kita buat set 1 dan set 2. Ni kan. So ambil 90, cari titik dia dan gariskan tangent guys. Guna pembaris, agak-agak lah dia punya kiri dan kanan ni. Tengok sama-sama besar tu, betul lah tu. Okey, dan cari satu titik yang mudah kita nak kira dan buat segitiga. Besar mana-mana pun tak kisah. Janji senang kita nak kira. Okey, ni yang dia buat lah. Ni yang dia buat. Maka kena carilah dia punya kecerunan dia. Nampak tak kecerunan nombor 2 tu lagi tinggi kan? Kecerunan hijau ni macam perlahan sikit. Kecerunan tu macam matematik lah guys. Kita buat Y1, Y2, X1, X2. Okey, dekat sini ni berapa ni? Kita tengok dia. Kita besarkan sikit. Set 1, set 2 Set 2 ni agaknya berapa ni? 147 kot. 147 50. Okey, kat sini. Dekat sini adalah 25 51 25. Okey dah. Hijau dekat sini adalah 150 sebab sama. 39 lebih kurang lah. Okey, dekat sini lebih kurang apa tu? 42 15. Lebih kurang lebih kurang. Okey, dah. Okey, kita kira Jom. Okey, kita buat set 1 dan juga set 2. Jadi set 1 kita adalah 39 tolak 15 bahagi dengan 150 tolak 42 24 108. Yang bawah ni 50 tolak 25 147 tolak 51 itu 25 96. Ini berapa 29 jadi 0.26 cm3 per saat. Ini pula 0.22 cm3 per saat. Okey guys, dah. Jadi set 2 lagi tinggi lah kecerunan dia. Okay dah, kita nak move kita tak set lagi.
Okey, kalau dah nak buat pula average rate of reactions, balas purata, tindak balas purata senang aja. Kita tengok kat jadual, kita ambil yang paling last dia punya reaction dia. Contohnya untuk yang pertama ni ambil inilah. Okey, kalau untuk yang nombor 2 ni ambil ini ni. Itu yang paling last dia punya. Jadi kita pun kira kat sini. Set 1 dan juga set 2. Okey tak dia punya screen? Gerak tak? Gerak kan? Set 1 ni 40 bahagi dengan 270 tadi kan. Nombor 2 ni 49. 240. Okey dah. 0.15 0.20. Okey dah. Jadi kadar tindak balas purata set 2 lagi tinggi secara puratanya. Okey, dah. Cikgu tak gerakkan lagi. Dah gerak dah. Baru gerak kan. Okey, cikgu tak gerakkan lagi. Okey, nombor 2 Dah. Okey, nombor 2. Nombor 2 dia kata berdasarkan bandingkan kadar tindak balas. Ni senang lah. Kadar tindak balas set 2 lah kan. Jadi kadar tindak balas set 2 lebih tinggi daripada set 1. Dah. Okey, yang inilah cara nak buat ni. Ni 4 markah guys. Ni explain ni 4 markah. So yang ini yang kita nak buat ni. Okey, yang pertama kita kena explain dulu faktor dia. Faktor yang pertama adalah serbuk kan. Jadi serbuk kita kena beritahu lah. Serbuk zinc ataupun saiz lah kita kata. Serbuk zinc ataupun saiz zinc mempunyai jumlah luas permukaan yang terdedah total surface exposed terdedah kepada tindak balas sebut zinc punya jumlah luas permukaan terdedah ke tindak balas lebih besar ataupun buat nak panah lah tinggi, senang sekali ingat. Jadi luas permukaan yang tindak balas yang terdedah kepada tindak balas lebih tinggi. Nombor 2 kita kena buat adalah frekuensi pelanggaran. Frequency of collision frekuensi pelanggaran antara serbuk zinc ataupun atom zinc dengan ion hidrogen. Tinggi. Ingat, semua tu buat tinggi. Nampak tak? Kita boleh pilih tinggi ataupun rendah. Nombor 3, lepas frekuensi pelanggaran, kita kena buat frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan. Frequency of effective collisions. Di sini, frekuensi pelanggaran berkesan. Pelanggaran berkesan lebih tinggi. Itulah. So oleh itu kadar tindak balas lebih tinggi. Nampak tak anak panah tu? Memang cikgu saja macam ni supaya nampak. Okey, 4 markah dapat.
Okay, aku nak beritahu awak bahawa yang 2, 3 ni kita akan maintain ni untuk faktor yang lain juga. Kita cuma ubah yang nombor 1 je. Nombor 1 tu kalau serbuk lah. Nanti kita akan belajar lagi pasal mangkin, pasal kepekatan. Jadi yang pertama je kita ubah. Yang 2, 3, 4 tu kita maintain sama je guys. Jadi kita dapat markah free kat situ je. Macam itu. Okay, soalan guys. Sampai sini boleh faham tak? Boleh faham tak? So, explain kita frekuensi pelanggaran meningkat, frekuensi pelanggaran berkesan meningkat, kadar tindak balas meningkat. Cuma frekuensi pelanggaran kena mention sikit guys. Kena mention sikit antara mana? Atom zinc dengan ion hidrogen itu kena mention sikit. Biar boleh faham Okey. So nanti akan datang faktor lain dah mudah dah. Sebab kita dah ada 2, 3, 4 tu kita maintain. Nombor